untuk trip kali ni, aku daripada Kuala Lumpur akan ke Port Dickson, Negeri Sembilan, Darul Khusus. Sepanjang perjalanan ini, aku banyak belajar, aku banyak terokai tempat-tempat yang aku tak pernah pergi sebelum ni. Jadi kalau korang biasa pergi Port Dickson, macam aku, yang aku tahu hanyalah pantai dan homestay yang menarik ada di sana. Tapi untuk trip kali ni, aku akan kongsikan beberapa tempat yang menarik selain daripada pantai dan sunset. Jadi kalau korang nak tahu tempat apa yang menarik, korang boleh tonton video aku sampai habis. Aku akan berhenti perjalanan dan trip kali ni ke satu tempat ikonik yang berada di Negeri Sembilan, iaitu masjid. Assalamualaikum. Hai. Sebelum bertolak, macam biasa aku siapkan apa yang patut dulu. Dan dalam pukul 9 pagi macam tu, aku mula bertolak dengan kawan aku ke Port Dickson. Jadi selamat datang ke Negeri Sembilan, Darul Khusus. Seperti yang aku katakan tadi, aku akan kongsikan beberapa tempat menarik yang korang boleh singgah daripada Kuala Lumpur hingga ke Port Dickson. Jadi tempat yang pertama menarik bagi aku ialah kawasan rawat dan rehat Seremban arah ke selatan. Kita sampai dekat ANR Seremban ada ke selatan. Memang besar gila. Kita rehat kejap kat sini, nak makan jap. Ini aku pergi dengan kawan aku, ada 4 orang termasuk aku. Memang cantik lah. Kalau tak salah baru je Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan perasmian. Memang cantik. Perut pun dah berlagu irama keroncong. Jadi kami cari apa yang boleh makan sebelum kami berangkat ke Port Dickson. Sebab perancangan kami, dalam plan kami, banyak tempat yang kami akan singgah. Jadi yang paling menarik makan kat sini adalah Claypot. ANR Seremban hala ke selatan. Memang ni antara ANR yang terbesar dekat Malaysia. Memang macam mall lah, tengok lah, dengan family mart dia, dengan apa, dengan ada apa, tempat permainan. Ini satu ANR yang terbaik lah buat masa ni yang aku pernah jejak. Dan ANR ni juga untuk buat pengetahuan antara ANR yang berkonsep lestari dekat Malaysia. Assalamualaikum. Memang cantik. Ni surau yang ada dekat kawasan rawat dan rehat di Seremban. Kalau korang boleh tengok ni mungkin untuk orang yang tak larat nak solat diri, boleh duduk kat sini. Dan sini banner dia simple dan cantik. Bagi aku memang cantik lah, dan luas. Ni yang aku suka tentang ANR yang ada surau yang agak besar, musola yang agak besar. Sebab ada waktu peak yang macam pukul 7 untuk solat maghrib, memang ramai. Kalau surau tu kecil, dia akan buat berapa trip lah solat. Dan kita tahu lah waktu maghrib ni waktu yang sangat singkat. Jadi memang takut tak sempat lah kan. Biasanya orang nak cepat balik, dah maghrib, dah malam. Jadi tempat ambil wuduk dia pun okey, cantik. Cuma aku kurang minat bila kepala pipe ni terlampau rendah. Bila kita nak ambil wuduk, dia kena bongkok. Untuk kita okey lah. Mungkin ada orang yang ada masalah untuk bongkok ni. Siapa yang tinggi memang ada orang sakit belakang. Dan ada tulis ni, jaga kebersihan dengan buang air kecil. Aku tak faham lah kalau ada orang buang air kecil kat sini. Memang entah. Yang penting dilarang merokok. Kemudian aku teruskan perjalanan aku ke Port Dickson. Tapi sebelum tu aku akan singgah di suatu tempat, iaitu Lukut. Di sini ada sebuah muzium yang aku sendiri pun tak pernah tahu. Jadi aku nak kongsikan kepada korang. Muzium dan Kota Lukut.
Kalau korang datang kat sini, memang ada banyak sejarah tentang Kota Lukut. Dan Kota Lukut ni ada dua bahagian, iaitu satu di bahagian muzium ada di bawah dan satu lagi berada di atas, iaitu Kota Lukut. Jadi korang kena naik bukit sikit lah. Sebelum korang masuk dalam muzium tu, korang boleh jumpa dekat admin depan ni dan korang boleh bagi tahu nak masuk dan korang kena tulis kehadiran korang, nombor telefon, dan jangan risau, masuk kat sini adalah percuma. Dekat sini memang ada banyak peninggalan-peninggalan zaman Tanah Melayu dahulu. Ada Cok Moho, ada duit lama dan ada meriam. Bagi aku, siapa yang suka sejarah, sini memang tempat anda. Jadi korang boleh masuk puas-puas tengok apa sejarah yang ada kat sini, peninggalan-peninggalan nenek moyang kita yang ada pada zaman dahulu. Oh ya, muzium ni ada dua tingkat. Satu tingkat bawah dan satu bahagian tingkat atas. Jangan risau, nanti admin yang berada di hadapan itu akan beritahu mana tempat masuk dan mana tempat keluar. Di atas ni juga ada banyak peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang kita. Jadi korang datanglah kat sini untuk tengok apa yang menariknya kat sini dan sejarah Kota Lukut. Aku tak boleh cerita panjang sebab ini bab sejarah. Aku tak berapa nak ahli dalam bidang sejarah. Jadi korang kena datang sini baca. Kemudian aku ke bahagian atas, iaitu Kota Lukut. Tapi kat sini korang kena naik bukit sikit lah. Tapi jangan risau, boleh parking kat belah atas. Okay, kita dah sampai dekat Kota Lukut. Kota Lukut ni boleh parking kat bawah atau boleh parking kat bawah lagi. Tapi kena naik tangga 80 step. And jadi ni kena naik sikit lah. Tapi nak kata tak ada tinggi sangat kot. Tak ada tinggi sangat. Jadi member aku seorang duduk dalam kereta. Kita orang tengok dulu lah. Kalau okey, kita orang suruh dia naik lah. Kalau tak, dia duduk dalam kereta. Kota Lukut ni antara tempat sejarah yang agak besar juga. Pembesar dia Raja Jumaat. Dan Raja Jumaat ni ada pembesar Lukut. Jadi satu daerah atau kawasan kalau ada biji timah ni kira hebat lah. Kira kawasan ekonomi lah. Ni Kota Lukut. Kita akan tengok apa yang ada kat atas ni. Sayang lah kalau orang pun tak tahu kan. Macam aku duduk KL memang tak tahu lah Kota Lukut ni. Kita tengok apa yang ada. Kalau ikutkan tapak istana Raja Jumaat ni memang besar lah. Kalau boleh baca pun memang seluas kota Lukut ni. Dan kalau kita baca pun terdapat 40 buah batu alas tiang yang masih tertanam di tapak istana ini. Kalau 40 buah batu alas tiang, kalau ikutkan memang besar. Cuma sayangnya dekat Malaysia ni kita susah nak jumpa lagi tapak-tapak yang orang kata tapak yang masih nampak. Kalau nampak pun sekadar macam ni lah. Sayang. Sebab kita bila penjajah pun datang musnahkan semua peninggalan-peninggalan yang ada dekat Tanah Melayu ni. Istana-istana yang mewah macam dekat Melaka kan. Jadi rugi lah. Memang sangat rugi. Tapi apa boleh buat, itulah sejarah. Ini kolah air yang dibina oleh Raja Jumaat untuk kegunaan keluarga dia. Boleh dikatakan ini kolah air bersih lah. Ada 3 semuanya. Mungkin sana satu lagi kot. Dan kalau ikutkan Raja Jumaat ni memang hebat lah. Cuma aku tak boleh nak terangkan banyak sejarah sebab aku bukan ahli sejarah. Jadi kalau nak tahu kena datang sini kat Kota Lukut. Kat bawah tadi boleh pergi muzium dan naik kereta boleh parking kat bawah kat atas tadi untuk tengok Kota Lukut. Raja Jumaat ada anak Raja But. Kebarangkalian dekat Cokit Kuala Lumpur, Jalan Raja But itu dia ambil sempena nama anak Raja Jumaat lah kot. Kemungkinan.
Tu sejarah yang kita kena rungkai. Sebab banyak je nama jalan yang kita pun tak tahu. Raja Alang, Raja Laut. Siapa sebenarnya diorang ni? Siapa raja-raja ni? Mungkin mereka antara raja-raja yang kecil yang ada dekat tanah Melayu ketika itu. Dan itulah kita kena tengok lah. Kena rungkai lah juga. Kalau tidak dia sekadar jalan saja yang kita pun tak tahu. Macam Jalan Abdullah Hukum. Abdullah Hukum antara pembuka Kuala Lumpur, dan dia adalah pembuka Kampung Kerinci, dan ada beberapa lagi kampung, macam kampung, ada lagi 3 kampung, aku tak berapa ingat sangat. Jadi itu semua ada sejarah. Inilah Kota Lukut yang sepatutnya kita bangga sebagai orang Melayu. Ada pembesar Lukut yang bernama Raja Jumaat. Tengok betapa besarnya. Cuma yang tinggal peninggalan dia, itu saja peninggalan yang ada. Sekadar batu kecil. Jadi bagi aku sangat rugi, sayang. Sebab kita tak nampak sejarah kita. Kita tak nampak bangunan-bangunan hebat yang telah roboh atau tak dijaga, atau mungkin waktu tu penjajah agak baran agak zalim. Kalau boleh dia nak musnahkan semua budaya-budaya setempat. Penjajah ni begitulah. Mana saja dia pergi, dia akan cuba hancurkan peninggalan warisan budaya setempat tu, terutamanya bangsa yang ada di situ. Ini salah satu telaga beracun. Mungkin digunakan untuk buat apa tak tahu. Jadi tak ada signboard kat sini. Bagi aku, kalau boleh buatlah signboard satu kan, terangkan apa sebenarnya tangga beracun. Kalau tidak, kita pun tak tahu. Kemungkinan untuk siapa yang pengkhianat, dia akan letak dalam telaga tu, dia akan bubur racun ke, kita pun tak tahu. Jadi kena tanya lah. Datang sini cuba dapatkan guide untuk bawa lah, tanya apa benda. Kalau tidak, rugi lah, kita pun tak tahu apa. Setelah selesai aku jalan-jalan, berpusing-pusing kat Kota Lukut ni, bagi aku Kota Lukut ni memang terbaik lah untuk korang datang untuk tengok apa yang sejarah ada kat sini. Cuma mungkin ada kekurangan sikit, tapi tak apa lah, tu kekurangan biasa. Kemudian aku teruskan perjalanan aku ke Port Dickson. Tapi sebelum aku sampai ke betul-betul Port Dickson di bahagian pantai, aku akan singgah satu tempat lagi, muzium juga, tapi muzium yang menarik lah bagi aku. Jadi ini bagi aku salah satu perkongsian aku lah, orang yang mana on the way atau dalam perjalanan ke Port Dickson. Jadi korang boleh singgah. Aku sebagai yang seorang pernah main Call of Duty atau game-game shooting ni, lihat penyu, ajar mereka apa itu penyu. Dan yang tu best atau malam tu best, inilah ciptaan Tuhan, silih berganti. Jadi dah lalang sampai sini, kita singgah Cendol Kampung. Boleh tengok dengan dinding-dinding dia yang agak solid.